billah. Maksudnya, wahai Muhammad, suruhlah, perintahkanlah umat Tuhan untuk memperbanyakkan tanaman di syurga. Sesungguhnya tanah syurga itu subur dan kawasannya juga luas. Bertanya Nabi Muhammad, apa ia tanaman di syurga itu? Menjawab Nabi Ibrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dalam makna, sekali sahaja kita membaca la haula wala quwwata illa billah, maka satu pohon akan tumbuh untuk kita di dalam syurga. Maka begitulah hebatnya fadilat la haula wala quwwata illa billah selaku zikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau la id dakhalta jannata walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول واستغفر الله العظيم أستغفر الله. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa ashhadu an la ilaha illallah biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي ختم الله به النبيين وأنزل عليه القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون ittaqu rabbakum wa akhlisu lahul ibadah la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudara-saudara seugama yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sahaja berjasa mendoakan negeri Mekah menjadi negeri yang aman lagi subur, yang kesannya juga turut dinikmati oleh sekalian umat Islam di seluruh dunia. Bahkan baginda juga sedang memegang tugas khusus, tugas istimewa yang ditunaikannya sehingga ke hari kiamat. Tugas ini mungkin sahaja tidak disedari jika kita tidak merujuk perkhabaran yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di langit yang ketujuh dalam peristiwa Mi'raj, baginda telah menyaksikan Nabi Ibrahim alaihi salam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Adapun Baitul Ma'mur itu adalah khusus bagi para malaikat melakukan tawaf, sebagaimana kita manusia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Apalagi yang disaksikan oleh Nabi Muhammad selain menyaksikan Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur? Baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad juga
telah menyaksikan Nabi Ibrahim dalam masa yang sama sedang dikelilingi oleh sekumpulan jamaah kanak-kanak. Sekumpulan jamaah kanak-kanak. Dan Nabi ini, Nabi Ibrahim, nampak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kanak-kanak tersebut. Melihat ini, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'il atfalu ya Jibril?" Siapakah kanak-kanak ini wahai Jibril? Menjawab malaikat Jibril menjelaskan, mereka kanak-kanak itu adalah dari kalangan umat Tuhan yang meninggal dunia sedang mereka belum sempat menyempurnakan hafazan Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mewakilkan kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajar dan membimbing mereka menyempurnakan bacaan Al-Quran, sehingga pada hari kiamat kelak kanak-kanak tersebut akan dibangkitkan dalam keadaan mereka itu membawa panji-panji Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian saudara muslimin, jasa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam rupa-rupanya tidak pernah berakhir, melainkan terus berlaku sampai ke akhirat, termasuk jasa paling agung lagi mulia ialah mengajar dan membimbing kanak-kanak orang-orang Islam yang meninggal dunia di masa mereka itu masih kecil lagi. Nah, perkara ini pun ternyata satu isyarat jelas betapa membaca Al-Quran itu adalah sangat-sangat dituntut di sisi Allah, sehingga kanak-kanak yang meninggal dunia padahal mereka itu telah pun tersenarai sebagai calon-calon penghuni surga pun masih sahaja perlu dibimbing dan diajarkan Al-Quranul Karim. Betapa saudara, betapa dengan kita orang hidup bermula dari peringkat kanak-kanak sampai kita jadi orang dewasa, orang muda dan orang tua adalah lebih lagi dituntut untuk memiliki ilmu membaca Al-Quran itu. Kerana membaca Al-Quran telah pun menjadi prasyarat untuk kita memperolehi cahaya dan syafaat pertolongan, khasnya cahaya dan pertolongan ketika berada di alam gelap gelita kubur. Alam gelap gelita kubur, sebagaimana sebuah hadis panjang riwayat Bazar memberi gambaran maksudnya. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa keluarganya masih sibuk menguruskan pengkafanan dan pengkebumian, seorang yang sangat tampan lagi kacak akan muncul berdiri di kepala mayat. Apabila mayat dikafankan, orang kacak itu akan berada di antara dada mayat dan kain kafan. Apabila mayat selesai dikebumikan, orang ramai pun pulang. Maka datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Mereka ini cuba memisahkan orang kacak itu daripada mayat, supaya senang dan lancar bagi mereka untuk berurusan dengan mayat tanpa sebarang gangguan.
Tetapi orang kacak ini berkata, tidak, tidak. Dia, mayat ini adalah teman dan sahabat saya. Saya tidak akan meninggalkannya keseorangan dalam apapun keadaan. Sekiranya kamu, wahai Munkar dan Nakir, hendak menyoalnya, maka jalankanlah tugas kamu. Namun saya tidak akan berpisah dengannya sehingga saya membawanya memasuki syurga. Selepas itu, orang kacak itu pun berpaling ke arah mayat dan berkata, saya adalah Al-Quran yang kadang-kadang kamu membacanya dengan suara yang nyaring dan kadang-kadang juga dengan suara perlahan. Janganlah kamu bimbang selepas soal jawab dengan Munkar dan Nakir. Kamu tidak akan mengalami lagi sebarang kebimbangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah Al-Quran, saudara. Inilah Al-Quran yang dengan gagahnya memberikan syafaat pertolongan kepada pembacanya di alam kubur. Ya, kubur, kubur. Kubur adalah rumah dagang, rumah sempit, rumah gelap gelita, rumah ular, rumah cacing, rumah kalajengking, rumah lipan, rumah semut dan rumah ulat. Tetapi Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim dengan izin dan kehendak Allah juga mampu untuk membuat pembersihan di dalam kubur dan bahkan mampu untuk menerangi rumah gelap gelita ini. Ini baru pasca alam kubur, alam akhirat. Sementara alam akhirat pula, alam akhirat pula lain lagi ceritanya. Al-Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda memberitahu bahawa barang siapa mempunyai anak, barang siapa mempunyai anak dan anak itu membaca Al-Quran serta beramal dengan ajarannya, maka kelak pada hari kiamat kedua ibu bapanya akan dipakaikan dengan mahkota yang cahaya mahkota itu adalah lebih cantik daripada cahaya matahari dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal qubur bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adimil auna wal hidayah wat taufiq wal inayah was sihhata was salamah lil wathiq billah. Ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muizzuddin wad Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad Din Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Allahumma ahdim as-syar'a asy-syarif lahu wa li wuzara'ihi wa rijali hukumatihi sabila wa minhaja warzuqhum at-tawfiqa li kulli khair waj'alhum siraja wa haja. Allahumma ihfazhu fi nafsihi wa ahlihi wa auladihi wa ikhwatihi wa ra'iyatihi ajma'in. Allahumma ansurhu fi kulli jihadihi lil islam wal bilad wa ra'iyatihi nasran aziza wa ayyidhu ta'yida waj'alil islam bisababihi kalimatan ulya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin.
اللهم أصلح لنا ضمائرنا ونزه عن التعلق بغيرك خواطرنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. آمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.